Selamat datang ke Darah Muda. Dalam edisi kali ini kita ingin memberikan apresiasi untuk kesekian kalinya kepada petugas-petugas di Barisan Hadapan. Ini susulan daripada titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menasihatkan seluruh rakyat Malaysia supaya menumpukan usaha untuk kita membendung pandemik COVID-19 ini secara bersama, secara sistematik, secara teratur dan secara padu. Mana kita kena selesaikan isu ini secara pantas dan tuntas. Ya, kerana ia memberikan kesan bukan sahaja kepada negara secara menyeluruh, tetapi juga kepada individu, kepada keluarga, kepada orang yang dekat dengan kita. Kerana itu, mereka yang paling aktif menggerakkan usaha-usaha ini pastinya petugas-petugas Barisan Hadapan. Daripada kali ini Darah Muda sekali lagi ingin memberikan apresiasi dan untuk kita mendengar pandangan-pandangan dan juga perkara-perkara yang telah diusahakan bukan sahaja di peringkat kerajaan tetapi juga di peringkat persatuan-persatuan mahasiswa yang digerakkan secara individu, digerakkan secara masyarakat sivil. Jadi ada dua tetamu yang akan bersama dengan saya sepanjang berdiskussion sepanjang 25 minit ini ialah untuk kita membincangkan tentang lawan COVID-19, Barisan Hadapan Wira Negara. Dan untuk itu bersama dengan saya ketika ini merupakan dua orang tetamu. Yang pertama ialah Dr. Nur Khalili Muhammad Ali yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam, pegawai kesihatan daerah, pejabat kesihatan daerah Seremban, dan juga bersama dengan saya ketika ini merupakan Khairuddin Zahari, Presiden Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan. Selamat datang Darah Muda, dan saya nak mulakan dulu dengan Dr. Khalili untuk kita minta Dr. Memberikan sedikit komen tentang apa yang disebut oleh Tan Sri DG kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham, bahawa 10 bulan petugas Barisan Hadapan kita tidak berehat ya, untuk kita membasmi COVID-19 ini. Ada exhaustion, ya, penat, dan mungkin doktor boleh berikan gambaran apa yang berlaku di lapangan ketika ini. Pastinya sebab kita nak tahu lepas daripada gelombang ketiga ini dengan kes 3 digit, adakah ia memberikan impak yang berbeza berbanding gelombang sebelumnya. Silakan doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Bernama TV kerana sudi menemu nama saya, dan saya rasa ini peluang yang terbaiklah untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman di lapangan. Memang kalau gelombang ketiga ni bukanlah di luar daripada jangkaan kami. Sebelum ni kita dah menghadapi gelombang pertama, kedua, dan selagi vaksin tidak ditemui memang gelombang seterusnya boleh berlaku. Dan apa yang ada pada kita sekarang hanyalah 3C yang selalu diwar-warkan oleh Tan Sri DG kita, elakkan kawasan yang sesak, kawasan yang terkurung, dan elakkan daripada berbual rapat ataupun close conversation. Jadi memang sejak daripada bulan 3 adalah pada peringkat awal pada peringkat itu kita belum lagi ada maklumat yang lengkap, pengetahuan yang lengkap berkenaan dengan COVID-19 ini sendiri. Tapi selepas 2 gelombang, memang pasukan kita memang ada pengalaman, ada kemahiran, dan boleh dikatakan mereka sekarang telah dalam keadaan bersedia dan terlatih untuk menghadapi gelombang seterusnya. Memang gelombang ketiga ni agak besar, dan kita cuba yang terbaiklah untuk menghadapi situasi ini. Dan memang signifikan dari segi staff saya memang digunakan sepenuhnya. Memang tidak ada hari cuti, hari hujung minggu, hari public holiday, tidak ada. Semalam pun saya masih terpaksa bertugas. Bagi saya itu tidak ada halangan lah. Bagi saya itu adalah kehendak profesional kami, dan kita akan tetap bertempur dan berjuang untuk rakyat lah. Doktor, saya dimaklumkan doktor perlu menghantar pasukan yang ramai untuk buat saringan secara besar-besaran untuk kita, sebahagian daripada usaha untuk membasmi COVID-19 ni. Mungkin doktor boleh kongsikan itu juga. Ya, Cik Irfan, daripada kalau kita kalau dari segi tugasan kita memang berada di lapangan, sama ada di klinik ataupun di lapangan. Di sampling di lapangan kita buat bila mana kita tengok jumlah yang terdedah tu tinggi, dan kita kena buat persampalan dengan cepat dan tidak menjejaskan perkhidmatan klinik ataupun hospital. Bayangkan kalau 200-300 orang pergi ke klinik-klinik kesihatan kita, sudah tentu perjalanan klinik akan terganggu. Jadi memang kita ada nisbah dia. Kalau katakan kita ada 30 orang nak disampel di lapangan,
bersama dengan satu pasukan. Jadi kalau katakan 300, maka tidak kurang 10 pasukan yang saya kena hantar ke lapangan. Jadi itu bergantunglah. Dalam masa Dan sehari? dalam masa kurang daripada sehari. Mungkin setengah hari. Dan kita pergi di mana-mana saja. Saya pernah buat mass sampling di Pasar Besar Seremban, kita pernah buat sampling di kilang, di tempat kediaman pekerja asing pun kita pernah pergi. So memang kita kena bertindak dengan cepatlah. Ya, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Minta maaf Doktor. Walau boleh kita nak dengar juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa di peringkat lapangan sebagai salah satu usaha untuk kita membasmi COVID-19 ini. Dan ketika ini merupakan Saudara Khairuddin, saya dimaklumkan bahawa ada banyak bantuan yang sudah pun cuba diberi kepada komuniti-komuniti khususnya yang terjejas lebih teruk berbanding dengan mereka yang bernasib baik. Kerana ada juga golongan yang seperti mana kita terkesan tetapi mereka ini lebih terjejas akibat daripada struktur dan juga hal ehwal ekonomi rumah tangga yang lebih rendah ataupun lebih tidak baik seperti mana kebanyakan rakyat Malaysia. Mungkin boleh kongsikan tentang apakah tindakan-tindakan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Bernama atas ruang dan peluang diberikan kepada Kopias untuk kita berkongsi sikit sebanyak apa yang kita gerakkan khususnya ketika pandemik ni. Untuk awalnya saya nak maklumkan dulu apa yang dimaksud dengan komuniti yang kurang bernasib baik. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam keadaan sekarang, Jabatan Perangkaan mengeluarkan statistik sebanyak 54% kadar pengangguran meningkat ekoran pandemik ini. Jadi kita lihat banyak masyarakat ataupun golongan yang terkesan, khususnya untuk mahasiswa dan juga masyarakat di bandar, iaitu di miskin bandar lah. Jadi ini memberi kesan tamparan besar kepada mereka untuk mereka terus survive hidup, khususnya di dalam bandar inilah, Irfan. Kalau kita tengok antara problem yang berlaku adalah pengangguran dan juga pendidikan yang menyebabkan mereka terpaksa bergelut dengan pelbagai kebarangkalian yang berlaku. Antaranya yang berlaku sekarang ni, ekoran daripada pengangguran itu adalah masalah sosial yang berlaku. Sangat ketara hari ini, Fan. Jadi in term of bantuan tu yang diberikan, saya dimaklumkan ada banyak keluarga miskin yang dapat, dan juga miskin bandar seperti faham saya. Dan itu merupakan satu kelompok yang jarang kita berikan perhatian. Biasa kita bersebut miskin ini, kita akan fokus kepada kampung-kampung, luar bandar, mahasiswa. Tapi ada juga miskin bandar ya. Ya Irfan, untuk antara projek-projek yang kita jalankan di Kopias adalah untuk kita bantu golongan miskin bandar, Irfan, di beberapa kawasan perumahan kos rendah. Untuk fasa pertama yang mana kita gerakkan di peringkat gelombang yang kedua tempoh hari adalah seramai 4,239 keluarga yang telah kita bantu. Antara yang kita gerakkan adalah program bantuan kecemasan lah, iaitu kita beri pack barangan makanan yang saya kira mungkin boleh menampung kehidupan mereka 5 ataupun 6 hari kan. Tapi walaupun nampak dalam bentuk one off kan, tapi dia memberi kesan besar sebenarnya. Dan ada juga di kalangan mereka yang mohon untuk kali kedua dan kali ketiga, dan kita tak menghalang untuk kita hantar juga. Dan ini sedikit sebanyak saya ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat ataupun rakyat Malaysia lah yang membantu mengeluarkan kewangan. Orang Malaysia ni dia sangat baik kan dalam mengeluarkan semangat ni kan. Ya, kalau boleh saya nak juga tanya tentang bagaimana bantuan ini dilaksanakan, bagaimana proses bila kata bagi itu. Sebab kita ada Dr. Khalili, saya dia komen hampa ni duk bagi bantuan seronok tapi tak ikut SOP. So bagi jaminan kepada kita bahawa tindakan ini dibuat berdasarkan pada SOP dan bukanlah usaha yang dibuat tanpa ada perancangan yang akhirnya akan menyebabkan penularan gelombang keempat. Kita tak mahu yang itu. Okey, Fan. Memang di peringkat Kopias kita dah menggerakkan satu program latihan lah. Program latihan yang mana kita memberi penerangan kepada kita punya sukarelawan berkenaan SOP-SOP yang perlu kita patuhi. Di samping tu kan, kita bersama dengan beberapa agensi kerajaan juga menggerakkan program-program ni, antaranya adalah JKM sendirilah dan juga Rela. Dan ada program-program kita yang turut dihadiri oleh polis pun ada, Fan. Jadi ini memberi gambaran bahawasanya setiap
peranan ataupun Mm-mm. setiap organisasi itu memainkan peranan penting lah untuk menggerakkan Ya. program ni. Saya nak Ya. kembali kepada Dr. Khalili ya. Bila sebut tentang penularan, saya kira gelombang ketiga ini menyebabkan sangat ramai pihak yang kecewa yang menganggap bahawa sepatutnya kita dah zero case setiap hari tapi tiba datang gelombang ketiga ini. So mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami harapan yang ada di tengah-tengah pandemik yang ya menyebabkan berlakunya PKPB, PKPD. Selain daripada vaksin, saya kira kita boleh look forward to vaksin. Tapi apakah lagi berita-berita yang doktor boleh kongsikan yang ya boleh meredakan keresahan di jiwa ini? Okey, yang pertama sekali Irfan dalam keadaan sekarang memang saya akui lah gelombang ketiga ni adalah kalau katakan bencana yang besar, agak besar yang berlaku sekarang dan kita tidak guna menyalahkan antara satu sama lain dan kita sama-sama gempling tenaga lah mengikut keupayaan kita masing-masing. Apa saja, semua orang sebenarnya ada peranan dia. Yang pertama sekali, kita di pihak kerajaan kita tidak ada masalah, kita tidak ada kekurangan dari segi keupayaan kita, dari segi peralatan dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kita belajar banyak daripada gelombang pertama dan gelombang kedua dan gelombang ketiga seperti yang saya beritahu sebelum ni, kita sebenarnya sangat bersedia. Dan cuma dia agak besar sedikit daripada yang kita jangkakan sebelum ni dan dia berlaku dalam jangka masa yang sangat pantas. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang pertama sekali kena patuhlah kepada apa yang kita dah strategi yang kita telah jalankan dari segi penjarakan sosial, dari segi duduk di rumah kalau tidak ada apa-apa, itu pun dah cukup bantuan yang sangat besar bagi kami. Duduk di rumah, penjarakan sosial dan juga apa saja arahan yang kita bagi, tolong patuh. Seperti yang saya beritahu, bila kita dapat saja kes-kes positif, kita akan keluarkan arahan yang tidak popular lah, yang tidak digemari oleh orang, iaitu arahan kuarantin. Duduk di rumah. Duduk di rumah, dipakaikan gelang dan sebagainya. Kita memang semua orang tak suka kan. Kita sihat, kita tak ada masalah, kita ada kerja nak dilaksanakan, ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Tapi kita dikekang duduk di rumah. Tapi sebenarnya penting Irfan sebab COVID-19 dia tempoh pengeramannya antara 2 ke 14 hari. Jadi maknanya kalau kita terdedah pada hari ini, kemungkinan simptom tu akan timbul ataupun penyakit tu kita boleh menjangkiti kita makan masa yang lama. Jadi terpaksalah kita mengasingkan diri kita sama ada di rumah dan dalam kes-kes tertentu kita bawa ke pusat kuarantin. Pusat kuarantin ni bukanlah satu tempat yang menyeronokkan walaupun makanan disediakan, pusat kuarantin yang ada TV kan. Tapi be alone untuk 2 minggu memang sesuatu yang meresahkan. Doktor, kalau boleh saya tanya ya, salah satu benda yang saya kira satu merendahkan usaha dilakukan oleh petugas Barisan Hadapan ialah apabila masyarakat mempercayai berita palsu tanpa dia verify berita tersebut. Dan 2-3 hari ini pun dah ada macam-macam berita palsu yang terpaksa ditepis oleh Kementerian Kesihatan dengan sangat agresif. Mungkin doktor boleh berikan pesanan juga kepada masyarakat supaya maklumat itu tunggulah petang setiap hari, insya-Allah ada maklumat yang sahih. Irfan, itu sangat benar, sama sekali saya sangat setuju dengan pendapat. Yang sebenarnya berita palsu ni telah memakan banyak masa dan tenaga kami sebenarnya. Jadi sepatutnya tenaga dan masa kami terpaksa mesti dicurahkan untuk mengawal wabak. Tapi sekarang ni kita terpaksa spend masa untuk selesaikan, untuk siasat sumber berita palsu, nak cari maklumat untuk counter dan kita nak hantar maklumat secara dalam masa yang singkat tu kita hantar maklumat ke Kementerian Kesihatan, kepada pihak-pihak yang lain. Jadi dan yang jadi masalah kepada kami bila berita palsu tu telah mula dipercayai. Yang ni yang menyebabkan behavior orang ramai itu berlaku seperti yang kita inginilah. Betul. Dan saya juga ada setengah-setengah individu yang mendedahkan status mereka dalam media sosial. Saya pro and cons lah dengan amalan ini sebab masalahnya bila dalam media sosialnya mereka maklumkan siapa yang terdedah kepada mereka tolong buat saringan. Ini menyebabkan
orang-orang akan pergi ke klinik-klinik kita untuk buat saringan secara tidak teratur. Jadi Betul. ini menyebabkan tiba-tiba klinik kita jadi sesak, orang tak menjaga SOP dan sebenarnya close contact ni dia ada definisi dia tersendiri dan kami pihak pejabat kesihatan akan buat siasatan dan akan menghubungi semua kontak tu secara personal. Saya akui adalah sebahagian kecil close contact yang kita lewat hubungi, ada jugalah hingga menimbulkan keresahan, tapi kita cuba yang terbaik lah. Betul. Jadi saya minta sesiapa pun yang menghadapi situasi disahkan positif dan sebagainya supaya bertenang dan biarlah kami pejabat kesihatan dan pasukan kami membuat kerja kami dengan lancarnya, Ya, insya-Allah. doktor, kalau boleh saya masuk balik pada Khairuddin, dia bila sebut tentang usaha-usaha yang dilaksanakan, dia pastikan supaya perkara-perkara itu dilaksanakan secara teratur. Minggu depan Khairuddin akan dibentangkan Belanjawan 2021. Mungkin sebagai sebuah pertubuhan pelajar, mahasiswa. Mungkin ada cadangan sedikit sebanyak sepanjang daripada apa yang kita bincangkan sebelah tadi yang boleh dicadangkan kepada pihak kerajaan supaya ditambah baik dalam belanjawan untuk memastikan bahawa pembendungan COVID-19 ini boleh dilaksanakan secara lebih efisien, lebih efektif. Silakan. Terima kasih Irfan atas pertanyaan tu. Saya kira berkenaan dengan Belanjawan 2021 ini sangat dekat di peringkat Popkes itu sendiri. Alhamdulillah di peringkat Popkes kita baru menjalankan persidangan meja bulat virtual, menghimpunkan beberapa NGO ataupun persatuan mahasiswa di Selangor bagi membincangkan apakah input-input yang terbaik untuk kita bawa ke peringkat kerajaan. Jadi antara input yang kita boleh keluarkan ataupun yang kita boleh kongsikan adalah untuk kali ini Belanjawan 2021 ini adalah belanjawan yang new norm sebenarnya Irfan. Dia tidak boleh lagi jadi belanjawan yang menjadi rutin ataupun kebiasaan kepada belanjawan-belanjawan sebelum ini. Yang mana kita perlu alihkan beberapa kewangan ataupun kewangan negara kita kepada segmen yang lebih lain dan seperti kita boleh fokuskan kepada isu pendidikan dan juga kesihatan supaya boleh memberi lebih perhatian kepada dua perkara ini. Kemudian belanjawan pada tahun 2021 ini adalah perlu belanjawan yang bersifat rakyat sentrik Ivan. Dia tidak boleh lagi hanya memikirkan tentang kekuasaan politik semata-mata Ivan. Ya. Jadi itu menjadi perkara ataupun asbab yang penting lah. Dan seterusnya sila. Okey. Satu lagi adalah bukan belanjawan tahun 2021 ini bukanlah belanjawan yang bersifat one off semata-mata seperti BPN dan sebagainya. Kerajaan perlu memikirkan apa inisiatif dan program-program latihan yang boleh membantu khususnya masyarakat di bandar, masyarakat miskin bandar dan juga masyarakat yang resah sekarang ni keluar daripada kelompok kesusahan ini sekarang ni Pan. Kalau mungkin boleh berikan konteks sebab bila orang sebut masyarakat yang resah, masyarakat terpinggir, masyarakat minoriti, kita tak nak bayang kesusahan mereka itu. Mungkin Khairuddin sepanjang memberikan bantuan kepada golongan ini ada cerita-cerita tertentu yang mungkin nak dikongsikan sebagai suatu peringatan kepada kita semua. Yalah, sepanjang kami di lapangan membantu masyarakat ni, ada sebilangan masyarakat ni Ivan, kalau kita tengok kat depan rumah dia ada CRV Ivan. Ada CRV kat depan rumah dia. Tapi dengan muka yang rasa bersalahnya dia mohon juga sumbangan ataupun bantuan kecemasan kepada kita daripada kita. Jadi ini memberi gambaran ataupun gesaan bahawasanya sekarang ni daripada mereka yang bergaji besar 360 darjah menjadi dia orang tak bergaji pun sebenarnya. Ekoran daripada masyarakat company-company yang memberhentikan ataupun memberikan cuti tanpa gaji kepada mereka. Dan ada juga mereka di kalangan mereka yang berniaga di tepi jalan. Dan ini memberi kesan bila PKPB ni mereka tak boleh berniaga dan sebagainya. Betul. Mereka terpaksa juga mencari alternatif, minta di masjid, minta di NGO dan sebagainya. Dan ini kesianlah sebenarnya mereka ni. Kalau jika PKPB ini dilanjutkan,
dia akan memberi lagi banyak masalah lah kepada keluarga ataupun golongan ini. Sebut PKBB tu dia macam sentuh KKM. Saya kena bawa balik masuk Dr. Khalili. Dr. Khalili, antara golongan yang terkesan ya, kita boleh kategorikan sebagai yang ada rasa keresahan bila dengan tengah pandemik COVID-19 ni ialah petugas barisan hadapan kita. Mungkin doktor boleh kongsikan apa yang berlaku di lapangan in terms of perkara-perkara yang sebenarnya misalnya satu cabaran, dia satu beban, tapi petugas kita ni cuba sedaya upaya untuk tak menganggap bahawa itu sebagai halangan daripada berkhidmat kan. Tapi juga perlu diketahui oleh masyarakat supaya mereka ni ada rasa penghargaan. KKM sedang berusaha, doktor dan pasukan sedang berusaha dan benda ini real sedang berlaku di lapangan. Okey, yang dari segi kesukaran tu memang kita memang menganggap semua kesukaran ni satu cabaran dan kita terpaksa atasi juga. Dan bagi saya yang penting adalah kerja berpasukan. Kita ada perancangan yang baik, kita ada strategi yang betul dan juga kita melakukan sesuatu tu ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, langkah-langkah kawalan pencegahan jangkitan yang ketat kita kekalkan dalam kita punya tugasan. Ini memberi staf-staf kita keyakinan semasa berkhidmat, semasa pengambilan sampel dan sebagainya. Dan apa saja pencapaian yang kita dapat di lapangan ni sebenarnya dia pengubat kepada kita sebenarnya. Rasa penat, keletihan kita terubat apabila kita dapat laksanakan tugasan tu dengan baik. Dan juga akhirnya kita tahu kita akan menyumbang kepada penurunan kes dan sebagainya. Ini sebenarnya yang dan setiap pegawai, setiap staf yang terlibat sebenarnya mereka masih menerima insentif daripada kerajaan. Terima kasih. Dia sedikit sebanyak memberi sokongan kepada staf-staf saya untuk terus berkhidmatlah. Dan saya memang di peringkat jabatan saya pastikan semua peruntukan-peruntukan yang diperlukan kekal dapat diteruskan, elok lebih masa dan sebagainya. Apa doktor? Doktor jangan risau. Itu kita ada mahasiswa bersama kita ni. Dia yang akan fight untuk KKM dan juga staff doktor. Macam minta maaf doktor. Kalau boleh cross border kita dah pergilah Seremban. Di akhir ini, Khairuddin, sedikit komen akhir. Apakah harapan, pesanan kepada mahasiswa secara menyeluruh bahawa tugas untuk membasmi COVID-19 dan membantu komuniti itu merupakan tugas mahasiswa sebenarnya, bukan hanya diserahkan kepada pegawai kerajaan. Sepatutnya kita juga kena mainkan peranan yang signifikan. Silakan. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya frontliners lah, di peringkat pegawai kesihatan, di peringkat keselamatan dan sebagainya. Semestinya peranan dan tanggungjawab mereka itu sangat penting pada ketika ini. Kami ini sebenarnya di bahagian pertengahan, bukan lagi di bahagian harapan. Cuma kami akan menjadi orang yang support mereka lah. Cumanya harapan dan yang boleh kita kongsikan adalah di peringkat NGO, civil society, kita memainkan peranan untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa jaga diri, patuh SOP dan duduk di rumah lah kalau tak ada kerja dan sebagainya. Dan ini perlu kita acap kali kita maklumkan kepada masyarakat supaya mereka sedar dan tak alpa dengan keadaan yang berlaku ni. Kalau tidak, penularan ini akan berterusan sampai bila-bila. Baik, terima kasih Khairuddin. Dr. Khalili, mungkin pesanan-pesanan akhir kepada masyarakat selain daripada apa yang disebut tadi, kena berikan apresiasi kepada petugas barisan hadapan kita. Itu daripada kami pun di Bernama sentiasa sebut setiap malam. Mungkin ada pesan-pesan tambahan Dr. Khairuddin. Dr. Khalili, silakan. To all the frontliners, anda adalah adiwira sebenar. Kita sebenarnya banyak dengar adiwira tapi dia semua dalam bentuk wayang, dalam bentuk filem. Tapi yang ada sekarang sama ada di kesihatan, hospital, PDRM dan semua agensi kerajaan yang lain, anda adalah adiwira sebenar, adiwira yang berpijak di bumi nyata. Anda telah pamerkan kehebatan anda sebelum ini di gelombang 1, gelombang 2. Ayuh teruskan perjuangan. Saya yakin kita akan menang insya-Allah. Baik, terima kasih kepada dua-dua tetamu kita yang sudi bersama dengan Darah Muda untuk bicarakan dan mengupas sedikit sebanyak tentang apresiasi kepada wira negara yang berada di barisan hadapan dalam usaha untuk membasmi COVID-19. Dan pastinya kepada semua penonton, kita punya
message community saban hari, saban malam ialah kita terus disiplin dengan SOP, kita putuskan rantaian COVID-19, kita bantu petugas-petugas barisan hadapan dengan membudayakan norma baharu. Pastikan makan di kedai mamak itu 2 orang satu meja ya, jangan terlalu rapat masing-masing, khususnya di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPB dan juga PKPD. Ada apa pun, pastinya mesej yang terakhir ialah untuk kita sama-sama mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia dan kesejahteraan negara kita supaya kita dapat sama-sama keluar daripada ujian ini lebih kuat, lebih padu secara bersama, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dan kita akan mengupas lebih banyak isu-isu semasa dan juga isu-isu berkaitan dengan belia daripada perspektif orang muda. Semuanya darah muda. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi.